Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa fakkihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan pada waktu pagi ini untuk sama-sama kita meraihkan kuliah duha Masjid Darul Ma'mur ini. Kita akan berkongsi dan menyambung pengajian bulanan kita setiap minggu kedua ini dalam topik ataupun kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kita mengkaji dan memulakan pengenalan sejarah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya doakan semoga para penonton yang berada di rumah dan di mana jua anda berada, semoga berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilindungi daripada segala penyakit dan wabak, dilapangkan daripada segala kesulitan dan segala masalah insya-Allah. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita akan menyambung pengajian kita dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum mengenai tentang ringkasan sejarah Rasulullah SAW. Pada minggu lepas atau pada bulan lepas kita telah berhenti mengenai tentang pengenalan. Kita masih lagi dalam fasa belum lagi kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita masih lagi dalam fasa pengenalan orang-orang Arab jahiliyah. Minggu lepas telah saya jelaskan dengan lebih panjang lagi dan terperinci mengenai tentang orang-orang Arab jahiliyah sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW. Dan pada minggu ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian mengenai tentang sedikit sebanyak ringkasan dan bingkasan daripada nasab Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya, maknanya keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mulakan dengan sedikit sebanyak dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sebaik-baik ciptaan khairul khaliq, sebaik-baik yang Allah SWT cipta dan yang paling mulia di antara mereka. Dan nama baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadar ibn Kinanah ibn Kahzimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Madar ibn Mazar ibn Ma'ad ibn Adnan. Dan kemudian dalam kitab ini mengatakan, dan Adnan daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam bin Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, menurut pendapat ulama yang disepakati. Namun tidak diketahui dengan pasti bilangan nama antara Adnan dan juga Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jadi apa yang telah dibacakan secara ringkas tadi adalah nama keturunan baginda SAW. Cuma antara nama yang Adnan hingga ke Nabi Allah Ismail alaihissalam ini tidak pasti ada tak lagi nama-nama yang lain yang tidak dapat dipastikan oleh para ulama mengenai tentang sambungan keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita akan mengkaji secara ringkas. Saya akan mulakan, saya tidak akan sentuh terus mengenai tentang Bani Hashim, tapi saya akan sentuh terus masuk kepada datuk baginda SAW, iaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Sayyidina Abdul Muttalib rahimahullah. Jadi di dalam bab ini saya masuk terus mengenai tentang kisah Sayyidina Abdul Muttalib ataupun datuk baginda SAW. Saya petik dalam kisah ni panjang, dalam kisah ni panjang, cuma kita dalam sirah ni kita ambil mana important untuk dikongsikan kepada para penonton.
ada dua peristiwa penting yang terjadi pada Abdul Muttalib yang berkenaan dengan Baitullah, berkenaan dengan Kaabah. Ini sebelum kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dia kata penggalian telaga Zamzam dan peristiwa tentera bergajah. Yang kedua, peristiwa tentera bergajah. Kita kaji tentang ringkas dulu. Di dalam ringkasan cerita, mimpi pertama, di dalam kisah pertama ini mengenai tentang Abdul Muttalib, bahawa ia diperintahkan untuk menggali telaga Zamzam di dalam mimpinya. Diterangkan dengan jelas kepadanya tempat telaga tersebut. Jadi di dalam nak menunjukkan bahawasanya Abdul Muttalib ini Datuk Rasulullah SAW yang mana dipandang mulia bagi orang-orang Quraisy ketika itu, Allah SWT telah mengilhamkan dia sebuah mimpi yang sangat hebat, dan mimpi tersebut dia dinampakkan untuk menggali di satu kawasan yang galian tersebut memancarkan ataupun mengeluarkan air telaga Zamzam. Telaga Zamzam. Dan di dalam mimpi tersebut dijelaskan tempatnya exactly di mana. Jadi apa yang nak diceritakan di sini, bila Abdul Muttalib nak buat penggalian tersebut, bila dia menggali penggalian tersebut, dia menemukan ada beberapa benda yang ditanam oleh orang-orang Jurhum ketika itu. Antaranya adalah pedang-pedang, perisai-perisai, emas dan sebagainya. Dan ketika jelas tempat air Zamzam itu, orang-orang Quraisy pun mula bersengketa dengan Abdul Muttalib. Dan mereka berkata kepada Abdul Muttalib, kenapa tak ajak kita sekali? Untuk para penonton yang dirahmati Allah, bangsa Quraisy ini mempunyai kaum ataupun puak. Macam kita kan, contoh dinamakan orang Melayu, tapi bukan saja Melayu yang boleh bercakap Melayu. Contohnya orang Jawa, orang Boyan, orang Bugis dan orang Melayu sendiri ada pecahan-pecahan kaumnya. Jadi pada zaman yang kita dah belajar dan kita dah mendalami dalam kuliah ini bulan-bulan yang lalu, saya dah jelaskan mengenai tentang kaum-kaum ataupun puak-puak yang ada. Jadi Abdul Muttalib daripada keturunan ataupun puak Bani Hashim ni, dia bila dapat mimpi tersebut, dia mula nak menggali telaga ataupun telaga Zamzam, tempat air Zamzam tersebut. Dalam keadaan nak menggali tersebut, kaum-kaum yang lain daripada puak-puak yang lain daripada kaum Quraisy ni sendiri, mereka tengok, kenapa tak ajak kita? Kenapa kau buat sendiri? Jadi mulalah rasa cemburu, mulalah rasa kedengkian, mulalah rasa macam, apasal tak ajak kita? Kenapa benda ni kau buat sendiri? Kenapa kaum kau aja yang nak buat? Kenapa kaum kita tidak diajak sama-sama untuk buat? Ini yang berlaku persengketaan di dalam kaum Quraisy. Maka jawab Abdul Muttalib kepada mereka dalam kitab ini menyatakan, saya tidak dapat melakukan perkara tersebut. Maknanya dia tak boleh, aku tak boleh ajak korang. Dalam bahasa lah, hal ini merupakan pekerjaan yang khusus bagi aku sahaja. Benda ni yang aku buat ni hanya untuk aku aja, sebab aku mendapat ilham ataupun mimpi daripada Tuhan yang ini Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka tak membiarkan hal ini sehingga mereka pergi mencari keputusan dengan seorang bomoh wanita daripada Sa'ad Hazim yang tinggal di pinggiran Syam. Ketika mereka berada di jalan, air pun habis. Ini di tengah cerita. Allah SWT memberikan air dengan menurunkan hujan bagi Abdul Muttalib, sedangkan mereka yang lain tidak mendapat setitis pun air hujan yang turun kepada mereka. Dengan demikian, mereka pun mengetahui bahawasanya perihal Zamzam ini hanya khusus kepada bagi Abdul Muttalib sahaja. Okey. Jadi makna dia apa? Bila mereka dah gaduh-gaduh, nak ikut sangat, nak tahu sangat, nak gali sama-sama, sampai nak gali pun benda tu start tak boleh buat. Tak boleh mereka, Abdul Muttalib tak boleh buat. Sebab apa? Sebab mereka menyekat. Mereka kata tak boleh dah, kenapa tak ajak kita? Kenapa tak nak bersama dengan kita? Jadi mereka tak berdiam diri. Mereka cakap dengan Abdul Muttalib, okey, kalau demikian macam ni, jom kita jumpa bomoh. Macam itulah. Jumpa bomoh di sempadan Syam, bomoh yang terkenal,
untuk mendapatkan kepastian betul ke kau mimpi ni, kau aja yang kena buat. Sampai gitu sekali perasaan ketika sebelum datangnya Rasulullah SAW, kata orang tu, mereka tak nak kalah dalam hubungan kaum tu, tak nak mereka tertinggal, tak nak mereka kalah, tak puas hati kalau ada orang dapat keistimewaan. Jadi dalam perjalanan Abdul Muttalib bersama dengan golongan puak-puak yang lain itu untuk pergi ke tempat berumur tersebut, sepanjang perjalanan tu ditakdirkan Allah air minuman mereka habis. Bila air minuman tersebut habis, kemudian Allah SWT menurunkan titisan hujan. Hujan itu hanya terkena kepada Abdul Muttalib untuk dapat mengisi air tersebut tanpa turun kepada mereka yang lain. Di saat itulah mereka merasakan, oh ini memang betul ni, memang Tuhan telah memilih Abdul Muttalib sahaja untuk mendapatkan mimpi yang hebat tadi, untuk menggali air Zam-Zam tersebut ataupun telaga Zam-Zam tersebut yang berada di kawasan tersebut. Okey, walaupun kita tahulah dalam sejarah kita tahu peristiwa Zam-Zam ni telah terpancar pada hentakan kaki Nabi Allah Ismail alaihissalam. Cuma yang ini ketika untuk perjalanan salurannya dan sebagainya. Okey, jadi mungkin ada yang bertanya, mengapa Ustaz, mengapa tentang kisah ini diceritakan? Ini kerana kisah mukadimah ini menceritakan bahawasanya Nabi Muhammad SAW datang daripada nasab dan keturunan yang telah diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas perkara-perkara yang hebat, seperti antaranya tadi, antara ramai-ramai orang-orang Quraisy, Abdul Muttalib iaitu datuk Nabi SAW yang hanya beliau mendapat mimpi untuk dalam peristiwa yang penting tadi, iaitu berkenaan dengan penggalian tadi telaga Zam-Zam tersebut. Okey, ini adalah pertama. Kemudian kita masuk kepada tentang peristiwa kedua yang berlaku sebelum kehadiran baginda SAW, dan peristiwa ini merupakan peristiwa yang masyhur yang telah diketahui oleh ramai. Apakah peristiwa tersebut? Jadi yang kedua adalah ringkasan daripada peristiwa ini adalah bahawa Abraha ibn Ash-Shabbah Al-Habsyi, wakil daripada Najasyi dari wilayah Yaman, ketika melihat orang-orang Arab mengerjakan haji ke Kaabah, ia pun membangunkan sebuah gereja yang besar di Sana'ah. Ia ingin agar orang Arab berpaling dari Kaabah dan melaksanakan haji ke gereja tersebut. Hal ini didegari oleh salah seorang daripada Bani Kinanah. Maka ia pun memasuki gereja tersebut pada malam hari dan mencemarkan altar kiblatnya dengan kotoran. Okey. Jadi dalam kisah ini saya akan bawa kita kepada surah Al-Fil, yang mana surah Al-Fil semua hafal di kalangan kita daripada juz 30. Juz 30, juz tu sebahagian daripada Al-Quran, bukan juz apple ke juz orange pula. Juz 30 adalah daripada Al-Quran, yang mana Allah SWT firmankan, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Okey, satu-satu kita akan terangkan ayat tersebut. Maknanya, tidakkah engkau melihat ataupun tidakkah engkau tahu, wahai Nabi Muhammad SAW, bagaimana Tuhanmu membuat terhadap orang-orang yang mempunyai gajah ataupun ashabil fil, iaitu mereka sahabat-sahabat yang mempunyai gajah. Peristiwanya yang tadi dalam ringkasannya adalah Raja Abraha, yang mana mereka dalam keadaan melihat bahawasanya ramai di kalangan orang-orang Arab, bukan aja kaum Quraisy, tapi ramai orang-orang Arab daripada pelosok-pelosok bumi pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji. Malahan dalam kuliah kita yang lalu telah saya jelaskan mengenai tentang mereka berdagang, mereka trade antara barang, ekonomi dekat Mekah tu sangat hebat. Jadi Mekah ni jadi sempat satu pusat yang mana mereka boleh jual, beli dan sebagainya, dan beribadah dan macam-macam lagi. Jadi yang dinamakan sebagai Abraha ini, beliau dalam keadaan yang sangat, kata orang tu dari sudut yang lain, cemburu lah, jealous melihat apa yang kemajuan yang telah berlaku di sana.
maka dia pun membuat satu bangunan yang lebih besar, lebih gah, lebih hebat, lebih tinggi daripada Mekah, daripada Kaabah, dan kemudian dengan tujuan agar tempat tersebut menjadi tempat penyembahan, tempat tersebut menjadi tempat tumpuan, agar ramai di kalangan orang Arab dan manusia terus menuju ke tempat tersebut. Jadi ini antara tujuannya. Diringkaskan ceritanya bahawasanya bila orang-orang Arab Quraisy, antara mereka mendengar peristiwa tersebut, mendengar Raja Abraha buat tempat gereja yang lebih hebat, dan tujuannya untuk dapat orang-orang tak pergi Mekah lagi, pergi ke sana. Nak dijadikan cerita daripada Bani Kinanah pula, seorang lelaki daripada Bani Kinanah pergi ke tempat gereja tersebut, dan diringkaskan beliau telah pergi ke kawasan yang kononnya kawasan yang suci bagi mereka, dan kemudian ada dalam riwayat kata beliau telah meninggalkan ataupun melakukan benda yang tak baiklah, seperti meninggalkan najisnya di situ dan sebagainya. Berita tersebut sampai kepada Raja Abraha, dan lagi hebat lagi bila yang menyampaikan tu mengatakan, oh ini semua datangnya daripada orang-orang Arab Quraisy, mereka tak nak kita punya tempat lebih hebat, tak nak tempat kita lebih maju, lebih berjaya, maka pergilah kita cakap dengan Raja semikian. Jadi Raja Abraha dalam keadaan yang marah, maka Raja Abraha pun mengumpulkan kata orang tu ratusan ribuan. Kalau dalam kitab ini dikata, ketika Abraha mengetahui hal tersebut, dia pun sangat marah, dan kemudian dia pun mempersiapkan pasukan-pasukannya berjumlah hampir seramai 60,000 pasukan menuju ke Kaabah untuk menghancurkannya. Dia pun memilih untuk dirinya gajah yang paling besar. Dia pilih gajah yang paling besar. Dalam pasukan tersebut terdapat 9 ataupun 13 gajah tersebut. Mereka pun terus berjalan hingga tiba di Makhmas. Di sanalah ia mempersiapkan pasukannya, mengatur strategi, mempersiapkan gajah-gajah dan bersiap untuk masuk ke dalam kota Mekah. Jadi balik kepada ayat surah Al-Fil tadi yang pertama. Tidakkah engkau tahu, wahai Muhammad, bagaimana Tuhanmu memperbuatkan terhadap orang-orang yang mempunyai gajah? Jadi Allah SWT ceritakan dan wahyukan kepada Rasulullah untuk memberitahu kepada orang-orang Arab dan kepada kita semua, termasuk secara umum kepada kita semua, dan termasuk pada orang Arab ketika itu. Allah SWT cerita kepada Rasulullah untuk bagi tahu mereka, korang tak ingat ke kisah bagaimana Allah SWT telah menunjukkan kekuasaannya, telah menyelamatkan golongan Quraisy, telah menyelamatkan kota suci Mekah. Jadi dalam kisah ini, bila dalam ayat yang kedua Allah SWT firmankan, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, tidakkah dia menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Yang kita tahu Raja Abraha memang cari jalan, cari peluang untuk menyerang Mekah, tapi dapat peluang pula daripada Bani Kinanah tadi melakukan perkara tersebut, maka untuk menghancurkan Kaabah. Dan dalam banyak tafsiran, termasuk tafsir Ibn Abbas, dia kata sampai ke tahap kata Raja Abraha, aku akan hancurkan Kaabah tersebut, aku akan ratakan tanahnya. Maknanya dia akan habis-habisan punya, habis-habisan menyerang, dan habis-habisan akan meratakan kawasan tersebut. Jadi atas dasar tipu daya mereka, atas dasar kerana pada asalnya cemburunya mereka, maka datangnya keganasan, datangnya peperangan. Dan di saat inilah yang berlaku, maka mereka nak diceritakan pada di saat itu mereka dah berhenti tadi, dah atur strategi untuk sebelum masuk ke Mekah. Maka kata Raja Abraha kepada salah seorang general dia cakap dengan general, pergi ke Mekah dan kemudian cari orang yang paling dihormati dan disegani, paling orang yang dihormati dan disegani di kota Mekah untuk jumpa dengan aku dulu. Maknanya dia nak face to face dulu. Dan ketika dia sampai ke tempat yang tempat yang markas dia untuk mengatur strategi, di kawasan tersebut ada orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab yang tinggal di situ. Mereka datang dengan askar yang ramai, mereka menindas, mengambil harta, termasuklah mereka telah mengambil 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Maknanya dia Abdul Muttalib punya hak yang ada dekat kawasan tersebut, 200 ekor unta diambil oleh mereka. Jadi bila Raja Abraha suruh general tu, pergi ke kawasan Mekah,
cari siapa yang paling ternama, berkarisma, yang mereka orang-orang Quraisy tu hormati, bawa dia untuk jumpa dengan aku. Maka jendela datang, jumpa, tanya siapa yang paling dihormati, siapa yang paling disegani. Semua jawab adalah Abdul Muttalib, iaitu datuk Nabi SAW. Maka di saat itu Abdul Muttalib pun bersedia, dan dia pun menuju ke kemah kepada Abraha ini, dan sampainya di sana. Kemudian Raja Abraha, dalam tafsir Ibn Abbas, dia kata Raja Abraha bila nampak Abdul Muttalib datang dengan badannya yang segak, tegap, dan wajahnya yang kacak, dan dengan susuk tubuhnya yang berani, maka Raja Abraha dia rasa gerun dan rasa macam hormat, kerana perwatakan dia telah menunjukkan sesuatu yang berkarisma. Tapi bila Abdul Muttalib duduk berdepan dengan Raja Abraha tanya, sekarang bagaimana? Nak buat deal ke tidak? Perjanjian lah sebelum kami serang ke kota Mekah. Tapi apa jawab Abdul Muttalib? Jawab Abdul Muttalib bahawasanya, dia kata, aku cuma datang di sini untuk menuntut kembali unta yang telah engkau rampas, 200 ekor unta yang telah engkau rampas. Jadi Raja Abraha tadi terkejut. Dia ini, aku nak serang kawasan dia, aku nak serang kaum dia, aku nak serang keluarga dia. Tapi dia tak fokus tentang keamanan yang aku datang bawa askar yang ramai. Dia tak fokus tu, tapi dia fokus tentang dia punya harta unta, 200 ekor unta. Jadi dari sudut yang lain, Raja Abraha macam hilang respect kepada Abdul Muttalib. Dia kata, kenapa engkau datang tanya tentang 200 ekor unta engkau sahaja? Adakah itu lebih besar daripada aku nak takluk Mekah ini? Jadi apa jawab apa jawab Abdul Muttalib? Kata Abdul Muttalib bahawasanya unta itu adalah milikku, tetapi tempat yang kau nak serang, iaitu Baitullah, Kaabah, adalah milik Tuhanku. Dia, yakni Allah, yang akan menjaganya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Subhanallah. Kata orang tu, keyakinan Abdul Muttalib kepada penjaga Kaabah, yang ini Allah SWT, amat tinggi dan amat hebat, sehingga kan kata Raja Abraha tersebut, jadi kau memang tak nak mempertahankan, Allah ataupun Tuhan yang menjaga Kaabah tersebut akan menjaganya dengan baik. Jadi di saat itulah Raja Abraha sangat marah, dan kata Abdul Muttalib, kalau kau nak serang, cubalah serang. Dan terus Abdul Muttalib dapat balik dengan 200 ekor unta yang telah diberikan, tapi dengan tujuan dia untuk menyerang juga. Maka ingin masuklah mereka ke kawasan Mekah. Dan ketika itulah diriwayatkan banyak dalam tafsiran, dalam kitab ini juga mengatakan, di saat itulah tahun gajah dinamakan sebagai tahun gajah, kerana tahun itu merupakan tahun kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma banyak dalam riwayat mengatakan bukan Allah Subhanahu Wa Taala itu nak mengangkat darjat ataupun menyelamatkan orang-orang Quraisy, tapi banyak yang mengatakan disebabkan kerana datangnya Nabi Muhammad SAW, dan kerana Nabi Muhammad adalah khatimul anbiya, Nabi yang sangat dimuliakan. Maka disebabkan Rasulullah SAW itulah juga Allah Subhanahu Wa Taala nak utuskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kuutuskanmu wahai Muhammad kecuali memberi rahmat pada sekalian alam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan di saat mereka nak masuk dengan gajah, dengan tentera yang hebat, yang besar. Kalau zaman dulu tentera tu dah kira tank, kan? Macam zaman sekarang mungkin dah tak adalah pakai binatang untuk berperang. Zaman dulu gajah tu kira satu binatang yang sangat besar, yang sangat hebat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bantu mereka di kota Mekah dengan bantuan dalam ayatnya, wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia, yang ini Allah, mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, burung ababil yang datang, banyak sangat datang, dan kemudian setiap burung tersebut membawa arahan daripada Allah SWT untuk menghancurkan bala tentera mereka. Dalam tafsiran pun menceritakan, bila gajah, kuda tersebut nak menuju ke Mekah, bila mereka nak facing sahaja ke Mekah, semua duduk dan tidak mahu bergerak, sehingga disebat, tidak mahu bangun, disuruh jalan tak mahu bangun. Tapi bila diarahkan ke arah yang lain, ke arah yang bukan Mekah, terus bangun dan terus berlaju bergerak. Tapi bila di-cornerkan ke arah Mekah, terus mereka duduk. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala di saat itu
bukan saja Allah SWT menghantarkan burung itu berbondong-bondong, tetapi tarmihim bihijaratin min sijil, dan yang melempar mereka dengan batu dan tanah yang keras. Ada yang mengatakan, para ulama mengatakan, satu ekor burung itu membawa 3 batu kerikil. Batu ni kecil, ada yang kata digambarkan seperti kacang, ada yang kata seperti adas, iaitu kacang dal, saiz gitu. Dan satu ekor bawa 3, satu di paruhnya, kemudian lagi 2 di cengkamannya, dan kemudian mereka pun melepaskan batu tersebut, batu yang bayangkan dengan izin Allah. Burung sahaja, burung yang kecil membawa batu yang kecil, kemudian menewaskan jumlah orang-orang yang nak menyerang Baitullah yang ramai jumlahnya, membawa senjata dan peralatan serta kenderaan yang paling hebat pada zaman tersebut. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan itulah Allah SWT menunjukkan kekuasaannya. Kemudian tarmihim bihijaratin min sijil, telah dicampakkan mereka dengan hijarah, batu-batu kerikil yang kecil dan yang sangat keras batu tersebut. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah SWT mengatakan, maka jadilah mereka seperti daun yang telah dimakan ulat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maknanya dia macam mana jadi mereka seperti daun yang telah dimakan ulat? Kalau kita tengok daun, kan, kita tengok daun, dan daun yang hidup, bila ulat tu makan, setiap ulat tu akan makan kat tengah, kat tepi, kan, dan sebagainya. Inilah hebatnya bahasa Al-Quran. Allah SWT tidak menggunakan bahasa Al-Quran itu dengan keganasan, dengan macam menggambarkan sangat-sangat apa kata orang tu, boleh je nak cerita, kalau manusia kan cerita lepas tu berdarah, koyak. Tapi Allah SWT memberikan kepada kita, kepada manusia, untuk pemikiran. Tengok bagaimana alam sekitar, tengok bagaimana pohon-pohon, daun yang telah dimakan ulat, tengah-tengahnya berlubang dan sebagainya. Macam gitulah gambaran ada di kalangan bala tentera Raja Abraha, yang mana mereka terkena batu tersebut, terbelah dengan lubang sana lubang sini, termasuk dengan binatang-binatang yang tertewas tak sempat lari, maka terbelah. Raja Abraha sendiri, beliau dalam keadaan yang perjalanan pulang dalam keadaan yang Allah SWT jatuhkan hukuman sehingga kan terjatuh tubuh badannya sedikit demi sedikit. Ada yang dapat lari pun, tapi kemudian mati berkelimpangan kerana tidak mempunyai makan dan minum di tengah-tengah padang pasir. Ini adalah balasan apabila mereka ingin menyerang Baitullah, dan juga menunjukkan rahmah kasih sayang Allah, kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini, peristiwa ini berlaku dan terjadi bukan saja dinamakan sebagai tahun gajah yang kita faham, tetapi yang telah saya jelaskan di dalam kitab ini, ia pada zaman Abdul Muttalib, ketika iaitu Datuk Nabi SAW disegani, dihormati dan dimuliakan sebagai pemimpin orang-orang Quraisy ketika itu. Jadi atas dasar itulah juga Allah SWT menurunkan firman untuk memberikan pengajaran kepada kita. Jadi lihatlah bagaimana kehebatannya. Dalam kitab ini pun menceritakan macam tadi yang telah saya jelaskan, ketika mereka mengalami keadaan seperti itu, keadaan yang apa kata orang tu, bila batu tersebut turun dan sebagainya, Allah pun mengutuskan burung-burung ababil melempari mereka dengan batu-batu yang panas hingga mereka menjadi busuk seperti daun-daun yang sudah kering kegontang. Burung-burung tersebut seperti burung layang-layang, kata dalam kitab ini, di mana setiap burung membawa 3 biji batu, sebiji batu di paruhnya, 2 lagi di kaki kiri dan kanannya seperti kacang. Jika batu tersebut mengenai salah seorang dari mereka, maka seluruh anggota badannya terputus dan juga mereka mati. Namun tidak semua mereka terkena batu tersebut, hingga mereka dapat keluar dan berlari kocar-kacir, tersungkur di padang pasir, lalu mati dalam keadaan yang kehausan. Inilah antara kehebatan yang telah berlaku tersebut. Jadi apakah pengajaran yang kita dapat pada kuliah kali ini? Satu, kita dapat mengetahui, makna dia slightly sebelum kelahiran baginda SAW, bagaimana keturunan dan nasab baginda Nabi SAW. Itu pertama, makna dia keturunan dan nasab. Jadi untuk penting untuk kita belajar nasab ni, sebab kalau kita tengok bila kita contohlah kita nak
mendirikan rumah tangga, kita dah kenal dengan seseorang wanita ataupun wanita mengenal dengan seorang lelaki, selain daripada kita dah suka, dah jatuh cinta dengannya, setentunya kita akan bertanya bagaimana keadaan ibu dengan ayahnya, bagaimana keadaan keluarganya, kerana keadaan keluarga, pembesaran itu juga akan merencam bagaimana habit ataupun tradisi seseorang tersebut. Jadi bila kita nak kenal dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ini, kita kenal dengan Rasulullah, kita dah tahu zaman sebelum kehadiran Nabi macam mana, dan termasuklah kita tahu, oh okey, inilah keturunan Nabi SAW, iaitu ayah Nabi SAW bernama Abdullah, dan kemudian atuk Nabi bernama Abdul Muttalib, dan kemudian nyonyangnya bernama Hashim, dan seterusnya ke atas sehinggalah Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dan kita dah tahu bagaimana Allah SWT juga memilih daripada keturunan baginda SAW adalah bukan calang-calang manusia, tetapi mereka yang dihormati oleh orang-orang sekeliling dan kaum-kaumnya, serta mempunyai keyakinan kepada Tuhan yang ini Allah SWT yang tinggi dan hebat. Jadi itulah mengenai tentang peristiwa yang telah disebutkan tadi, dan bagaimana sifat ataupun sikap tawakal Abdul Muttalib tadi bila berjumpa dengan Raja Abraha. Dia menyerahkan segalanya kepada Allah SWT. Dia hanya meminta haknya kerana dia telah dizalimi, tapi selebihnya tentang benda yang di luar daripada bidang kuasanya, kerana kalau dia tengok dengan jumlah Raja Abraha yang 60,000 orang, terlalu ramai, dia tidak mampu untuk menewaskan. Tetapi dia yakin bahawa Tuhan yang menjaga Kaabah tersebut, Baitullah, dialah yang menjaga Kaabah, dia yang menjaga segalanya dengan baik. Jadi begitulah juga kepada kita, bukan sahaja Baitullah yang berada di Mekah, tetapi termasuklah rumah-rumah Allah SWT, masjid-masjid yang ada, insya-Allah kita yakin bahawasanya Allah SWT menjaga masjid itu dengan baik. Dan bila masjid itu dijaga oleh Allah SWT, hendaklah kita juga sebagai ahli ibadah, sebagai yang melaksanakan tanggungjawab kepada Allah SWT, hendaklah kita melakukan kebaikan juga di rumah Allah SWT. Sebab yang masalahnya, kita lihat selalunya orang komen, oh masjid tu gini, masjid tu gini, masjid tu gini. Yang masalahnya bukan masjid tersebut, tapi yang masalahnya adalah orang-orang yang membawa nama-nama ataupun perbuatan-perbuatan, sikap-sikap yang tidak elok di dalam rumah Allah SWT. Jadi bersihkanlah rumah Allah SWT dengan sebersih-bersihnya. Bukan bersih dari sudut zahir saja, tapi termasuklah bersih daripada sudut batin, yang mana bersih daripada sikap hasad, sikap hakid, sikap ego, sikap rasa diri tu hebat, sikap rasa dia sahaja yang berkuasa, dia bertahta. Apa sahaja yang kita buat di rumah Allah, ingatlah Allah SWT memperhatikan. Kalau kita buat perkara yang baik, insya-Allah takkanlah Allah SWT tak akan pandang perkara yang baik kita lakukan dengan kebaikan. Tapi kalau kita melakukan perkara yang sebaliknya, pasti Allah SWT tu menjaga rumah tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang dikongsikan tadi, sekurang-kurangnya kita telah mengenal mengenai tentang nasab baginda SAW, dan insya-Allah pada bulan depan, kalau sekiranya usia yang panjang, diberikan kesihatan, kita akan meneruskan tentang kelahiran baginda SAW pula ketika itu. Jadi mudah-mudahan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, semoga Allah SWT merahmati kita. Terima kasih kerana telah mendengar kuliah ini. Terima kasih juga kepada mereka yang komen dengan memberi salam, dan mereka mengucapkan terima kasih, sama-sama diucapkan kepada mereka. Dan sekiranya kita mempunyai kelebihan, jangan lupa untuk kita kata orang tu menderma, bersedekah, berinfak, khususnya untuk Masjid Darul Ma'mur ini. Semoga dengan pemberian yang kita berikan secara ikhlas, Allah SWT membalas kebaikan dengan kebaikan, insya-Allah. Allah melapangkan kebahagiaan bagi kita semua, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi mudah-mudahan dengan ini, marilah sama-sama kita menutup kuliah ini dengan membaca suratul Fatihah, dikhususkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ini kepada kedua ibu dan ayah kita yang masih hidup atau yang telah pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah ini kepada sesiapa di kalangan kita yang sedang dalam keadaan sakit, moga Allah syifakan, dan niatkan nama-nama mereka yang sakit, moga Allah berikan kesembuhan. Yang dilanda dengan ujian dan dugaan, moga Allah melepaskan ia daripada kesulitan. Yang mempunyai hajat, moga Allah SWT memakbulkan hajat yang baik. Yang bersedekah, menderma,
semua. Moga Allah melapangkan pintu rezekinya insya-Allah. Yang menyokong usaha dakwah ini, moga Allah menjadikan amal kebaikan bagi anda semua. Ala hazihi aqulu niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekian yang baik datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah, yang tersilap, terlepas pandang datang daripada diri saya yang lemah ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.